KPM. Sakit perut ni. Mana makanan tak sampai lagi ni. Aduh. Tadi nasi lemak. Ya, Encik. Ya, Ada order makan tadi. Nasi lemak. Nasi lemak Al-Khas. Siap dimasak. Nasi lemak. Okey. Dan ayam goreng. Sedap. Ayam goreng sedap. Boleh jamu selera, Encik. Terima kasih. Encik. Kejap. Tengok tangan. Ish. Kotor tu. Ya. Encik, sebelum makan, kita perlu menjaga keselamatan dan kualiti makan kita. Antara langkahnya perlu basuh tangan dahulu sebelum nak makan, Cik. Kau, Cik. Tak boleh main terkam saja. tak boleh. Okey. Sila basuh dulu, Cik. Okey, saya basuh tangan dulu ya. Ya. Hai, apa khabar? Assalamualaikum murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Din untuk slot menengah rendah pada hari ini. Menengah rendah tingkatan 2 untuk mata pelajaran pendidikan kesihatan. Topik kita pada hari ini sangat-sangat menarik. Kebersihan makanan dan juga kualiti makanan. Sudah pasti kita bersama dengan cikgu kita pada hari ini. Cikgu Hakim. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Din, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cikgu berapa masak ke, cikgu? Bukan masak nasi lemak ayam. Alamak. Pelanggan dia Din nama dia. Patutlah cikgu berpakaian seperti chef profesional pada hari ini. Ya. Baik, dan bukan kami berdua saja, tapi kita turut dibantu oleh jurubahasa isyarat kita pada hari ini, iaitu Cikgu Nur Haslia yang akan membantu kita sepanjang sesi pembelajaran kita pada hari ini. Dan kita turut disertai oleh berapa orang cikgu? Murid-murid 4 orang cikgu Hari ini saya tidak bersorangan, Din. Saya bersama 4 orang murid, semuanya daripada sekolah SMK Taman Tuanku Jaafar. Wow, 4 orang bunga cikgu. 4 orang bunga. Baiklah, Okey. saya memperkenalkan seorang demi seorang. Yang pertama, Nurin Kasrina. Hai, Nurin. Hai, nama saya Nurin Kasrina. Kemudian, Sai. Hai, Sai. Hai. Kemudian, Syafika Liana. Assalamualaikum, Syafika. Waalaikumsalam, cikgu. Dan kemudian, Maisara. Hai, Maisara. Hai, cikgu. Okey, ini adalah murid saya. Semuanya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tuanku Jaafar. Okey, Alhamdulillah cikgu, saya pun dah kenyang makan nasi lemak dengan ayam sedap tadi cikgu. Alhamdulillah. Kan? Maksudnya sedap lah tu. Sedap cikgu, sangat Sakit perut sedap. tak? Saya tak sakit perut. Tak Nasib sakit baik perut. saya sempat cuci tangan. Selamat itu kita dengar tu. Kan? Tapi cikgu, apa kaitan gimmick kita tadi makan-makan dengan apa yang kita nak belajar pada hari ini cikgu? Okey. Melihat pada gimmick lakonan kita tadi, kita perlu basuh tangan. Kalau kita tak basuh, apa yang akan berlaku? Itu kita akan sentuh dalam pelajaran kita hari ini. Okey. Murid-murid di rumah dah pun bersedia. Apatah lagi di studio ini. Silakan cikgu. Tak sabar nak tahu pasal pendidikan kesihatan makanan semua ni. Okey. Sekarang ni kita belajar, dah tentulah tajuk dia, keselamatan makanan dan kualiti makanan. Pendidikan kesihatan tingkatan 2. Tetapi Din, murid semua, cikgu ucapkan terima kasih kepada Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan, Unit Keselamatan Makanan dan Kualiti Makanan, Unit Kawalan Penyakit dan Penyakit dan juga SMK Taman Tuanku Jaafar. Kalau tidak, tak ada barang-barang ini semua. Bukan sekadar bagi pinjam, ada juga dia memberinya. Baiklah Din, kita tak nak membuang masa. Mari kita pergi pelajaran kita. Dalam pelajaran kita ini, kita akan sentuh 4 perkara murid semua yang kita akan bincangkan. Yang pertama adalah maksud keselamatan makanan dan kualiti makanan. Kita melihat apa maksudnya. Kemudian yang kedua, cara mengekalkan keselamatan makanan dan kualiti makanan. Dan yang ketiga, cara memilih makanan yang selamat dan berkualiti untuk mengelak keracunan dalam pemakanan harian. Dan yang terakhir, perbincangan kita adalah kepentingan pengambilan makanan berdasarkan keselamatan makanan dan kualiti makanan. Dalam tajuk ini,
pemahaman yang diajar dalam kurikulum pendidikan kesihatan adalah untuk mendidik murid-murid agar fokus kepada keselamatan makanan dan kualiti makanan untuk mengelak risiko keracunan pengambilan makanan dalam kehidupan harian. Itu diberi penekanannya. Baiklah, kita pergi yang pertama, iaitu apa, Din? Maksud keselamatan makanan dan kualiti makanan. Dah share dah bersedia terang itu. Okey, kita pergi maksud keselamatan makanan. Makanan yang bersih dan bebas daripada bahan yang boleh mengancam kesihatan seperti kuman dan racun. Saya highlightkan di situ adalah bersih dan bebas. Kita melihat apa yang berlaku sebelum kita makan tadi. Kita perlu basuh tangan. Kita risau, kita khawatir. Andai kata terdapat kuman, kemudian kita makan, kita boleh mengalami sakit perut dan mendapat pelbagai penyakit. Okey, Din, apa dalam kotak biru tu? Boleh tunjuk? Ini adalah kuman-kuman yang berkait dengan makanan. Contohnya, apabila kita tidak basuh tangan, kotor, tak kiralah pelanggan iaitu Din tengah makan tadi ataupun pengenali saya yang memasak, kalau kita tidak menjaga kebersihan, kita berisiko mendapat bakteria iaitu kuman yang boleh kita dapat. Mana tunjuk pada saya, Din, kuman tu? Kalau kita nak masak tak cuci tangan cikgu ni, cikgu. Kuman ni. Boleh lihat murid semua ada kuman dia. Kalau kita kotor, contohnya pengenali tidak basuh tangan ataupun landas, itulah potong ayam, situlah potong buah, kongsi, boleh dapat kotor juga di situ ya. Sebenarnya nak ceritakan ada banyak lagi. Nanti saya akan terangkan lagi ya. Okey, kemudian kita lihat kepada maksud kualiti makanan. Makanan yang mampu memberi kesan yang baik kepada pengguna seperti makanan yang segar, bersih dan memberi nutrien yang berkhasiat. Ini adalah kita menilai makanan kita itu. Adakah kita makan itu makanan yang baik pada diri kita? Selaku sebagai kita orang yang hendak makan, kita perlu tahu, perlu berfikir, sesuai tak makanan untuk kita makan? Kalau sesuai, mesti dia memberi kesan yang baik pada badan kita. Okey, kemudian kita nak lebih perinci lagi. Kita lihat dulu tentang video tentang keselamatan makanan. Mari kita tonton video ini. Tak kira di mana anda berada, sebelum makan, pastikan premisnya bersih, pekerjanya bersih, peralatannya bersih, dan makanannya selamat dan bersih. Elakkan keracunan makanan. Sebelum makan, berhati dan pilih. Okey, baiklah. Kita dah lihat video tadi. Bagaimana pengendalian makanan tersebut. Semuanya bersih. Itu yang kita hendak, Din. Memberi semua. Sekarang ni, cikgu dah terang maksud. Maksud kualiti makanan, keselamatan makanan. Jadi, murid-murid ni faham ke, Din? Baiklah, kita dengar jawapan mereka. Sebelum tu, Din, murid semua, kita tak bagi terus nama murid. Kita pilih undian dahulu. Okey, inilah cikgu. Ada 4 bola pimpong. Jadi, saudara Din akan keluarkan satu bola pimpong. Bila nama murid disebut, murid itu perlu menjawab persoalan cikgu. Okey, murid semua bersedia? Sedia? Okey, soalannya adalah nyatakan maksud keselamatan makanan. Siapakah orang yang pertama? Din, boleh cabut, Din? Baik. Sai. Sai. Sai, apakah maksud keselamatan makanan? Silakan, Sai. Keselamatan makanan bermaksud makanan yang bersih dan bebas daripada bahan yang boleh mengancam kesihatan seperti kuman dan racun. Okey, baik. Terima kasih, Sai. Saya sebut bersih dan bebas. Jadi, itu yang kita mahukan. Jadi, Sai, cikgu bagi kamu 2 bintang. Tahniah diucapkan kepada Sai. Baiklah, seterusnya, kita pergi kepada maksud
kualiti makanan. Apakah yang dimasukkan dengan kualiti makanan? Din, silakan Din. Baik. Siapakah nama yang bertuah itu? Nurin. Nurin. Apakah yang dimasukkan dengan kualiti makanan? Silakan Nurin. Kualiti makanan pula ialah makanan yang mampu memberi kesan yang baik pada pengguna seperti makanan yang segar, bersih dan memberi nutrien yang berkhasiat. Okey, memberi kesan yang baik kepada pengguna yang makannya. Jadi sebagai pengguna, dia tahu apa yang dia nak makan. Jadi dia tahu ini makanan elok tak elok. Beri kesan pada dia makan dia bersihat atau sebaliknya. Jadi Nurin ada sebut semua itu. Cikgu bagi 2 bintang kepada Nurin. Tahniah diucapkan kepada Nurin. Okey. Baiklah. Din, pemurid, kita dah jelas berkenaan maksud makanan kita, kesempatan makanan dan kualiti makanan. Jadi murid itu dah faham. Saya dah tanya, mereka dapat jawab. Itulah Din. Baik, dan diharap murid-murid di rumah pun dah faham juga. Jangan lupa kalau nak makan tu cuci tangan dulu. Sebentar lagi kita sambung terus bersama dengan kami di Didik TV KPM. KPM. Baik, murid-murid terus bersama dengan saya Din, hos anda untuk hari ini. Slot menengah rendah mata pelajaran kita pada hari ini, Pendidikan Kesihatan Tingkatan 2. Topik yang sangat-sangat menarik bersama dengan Cikgu Hakim kita, iaitu kebersihan makanan dan kualiti makanan. Saya dekat depan ni macam terliur Cikgu. Tapi ada macam-macam kan? Ada macam-macam. Tapi ada makanan yang dah rosak, ada kulat, ada telur lalat. Kenapa Cikgu? Kita nak belajar Sebab apa, itulah Din, murid semua, kita perlu pandai memilih makanan. Jangan main ambil saja. Jangan main beli sahaja. Tengok, bau, rasa, sesuai atau tidak untuk dimakan. Dan kita perlu tahu apa kandungannya. Itu semua kita akan pelajari semuanya. Baik, Cikgu. Baiklah, kita tak nak buang masa. Dalam bahagian ini, kita akan membincangkan cara mengekalkan keselamatan makanan dan kualiti makanan. Proses pengenalan makanan. Ini adalah pengenali. Contohnya, masak selemak tadi, menyediakan selemak tadi, apa yang perlu lakukan, langkah demi langkahnya. Ini kita akan belajar. Yang pertama, langkah yang pertama adalah memilih. Contoh, memilih pergi ke pasar raya. Adakah terus ambil sayur? Adakah terus ambil sayur? Tidak. Kita perlu pilih yang mana yang baik, yang mana yang elok. Adakah rosak kita terus ambil? Tidak. Kemudian, kita dah pilih, tu contoh sayur, daging pun sama. Kita perlu tahu di manakah tempat hendak menyimpan. Adakah kita perlu letak di tempat yang panas atau tempat yang sejuk? Contohnya, makanan mentah, daging. Daging. Adakah sesuai bila kita beli daging mentah di pasar raya, kemudian kita biarkan di atas meja begitu saja? Jangan. Itu menyebabkan daging itu rosak. Yang kita masak, dia boleh mengakibatkan kita boleh sakit. Pastikan, contoh kita beli daging, terus simpan di tempat sejuk beku. Itu satu contohnya. Kemudian, bila kita dah simpan, sampai satu masa, dah tentu kita nak makan, nak masak Adin kan? Kita perlu menyediakan. Kita keluarkan daging tadi. Jadi, dah penyediaan kita, contohnya kita sebut daging tadi, sayur, contoh kita keluarkan sayur lah. Kita keluarkan sayur. Adakah terus masak, Din? Adakah terus masak? Kena bersihkan dulu. Kena bersih. Macam mana bersih dia? Perlu basuh dahulu. Perlu basuh sayuran tersebut. Kita risau, kita khawatir ada ulat ke, cacing ke yang terselit, yang kita tak nampak mata kasar kita. Bila kita basuh, semua tu dapat disingkirkan. Kemudian, bila dah selesai kita menyedia, kita dah bersihkan, kita dah basuhkan semua tu bahan-bahan itu, barulah kita memasak. Pastikan Din, kita masak memberi semua. Tahap sukat suhu yang sesuai. Jangan terlalu garing sangat, jangan terlalu mentah. Bila terlalu mentah, bila terlalu masak, tak boleh nak makan pula nanti. Kita tahu semua tu.
Okey, kemudian bila kita dah selesai masak, menghidang. Pastikan kita menghidang di tempat persekitaran yang baik dan bersih. Sebagai pengguna, kita nak membeli, tengok tempat tu sesuai atau tidak untuk kita membeli. Keadaan di kawasan dia berabuk, sesuai atau tidak kita belikan di situ. Nanti kotor cikgu. Mesti kotor, terdedah dengan pencemaran kan, makanan. Jadi kita perlu bijak memilih. Ini dari segi proses pengandalian makanan. Ini langkah demi langkahnya. Cikgu harap murid-murid faham ya. Okey, kemudian untuk mengekalkan kualiti makanan, bukan sekadar pengusaha saja. Yang main peranan, dua pihak main peranan. Iaitu yang pertama, pengguna. Kedua, pengusaha. Okey, apa yang dimaksudkan dengan pengguna dalam main peranan kualiti makanan ini? Okey, kita lihat. Pengguna seharusnya mengetahui dan bijak memilih makanan yang berkualiti. Okey, baiklah. Model makanan ada di hadapan ni. Mari kita tunjuk. Okey, bagaimana bijak memilih? Contohnya, Din sebagai pengusaha kantin sekolah jual makanan. Contoh dia pegang ayam goreng situ. Ayam goreng. Kemudian saya sebagai murid lapar ni, terus berlari ke kantin, tengok terus ambil ke? Jangan terus ambil. Kita lihat dulu ayam tu bagaimana rupa dia. Kalau kita nampak ayam tu ada bintik-bintik ataupun putih-putih telur lalat, jangan ambil. Kerana makanan itu dah tercemar. Dia terdedah, terbuka. Lalat semua hinggap, serangga, kotoran semua dah hinggap di situ. Jangan ambil. Nanti bila kamu makan, kamu boleh mengalami sakit perut ataupun keracunan atau lebih bahaya, dapat pelbagai penyakit lagi. Jadi pilih dahulu. Jadi pilih ayam mana satu tadi Din? Tunjuk Din semula. Kalau ini dah bertelur, itu bersih, pilihlah ayam yang bersih. Kemudian bukan sekadar tengok makanan sahaja. Tengok juga kepada pengusaha itu. Pastikan dia dalam keadaan bersih. Sesuai ke dengan pakaian dia yang comot jual makanan? Jangan. Kita perlu lihat siapa pengusaha yang nak menjual tu. Pasti kita lihat dia keadaan bersih. Tengok dia ni, dah tentu bersih orangnya. Tapi bersih di segi apa? Itu kita ada kualiti pengukuran tahap bersih pengusaha itu bagaimana. Iaitu pengusaha, pihak pengeluar, penghilang dan penyedia makanan. Tiga ni perlu mematuhi standard kualiti makanan. Okey, situ saya tekankan mematuhi standard kualiti makanan seperti yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Okey, pihak berkuasa kita seperti Kementerian Kesihatan Malaysia telah menetapkan pelbagai aturan-aturan yang perlu kita ikuti, terutamanya pada pengusaha makanan ini. Contohnya, kalau nak menyedia makanan, perlu pakai glove, sarung tangan, sarung tangan, sarung kepala, sarung kepala. Dia boleh buka ni. Okey, kemudian sabun semua perlu sedia, kain. Okey, kain pun kamu murid perlu tahu juga, kain tidak boleh berkongsi, kain tak boleh kongsi. Kalau kain lap meja sahaja. Janganlah dibuat lap pinggan. Janganlah dibuat lap cawan. Kotor. Kita sebagai pengusaha perlu tahu kain mana yang perlu digunakan. Sama juga seperti landas. Di manakah landas potong ayam, di manakah landas potong sayur, perlu tahu. Jadi pengusaha perlu tahu bagaimana cara nak mengekalkan kualiti kebersihan tersebut. Sebenarnya ada banyak lagi. Ada banyak lagi. Yang paling penting, sebagai pengusaha perlu mematuhi peraturan standard yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa dalam mengekalkan kualiti kebersihan makanan ini. Cikgu, patutlah kadang-kadang kita jumpa kat makanan tu ada rambut. Ya. Pengusaha tu tak pakai ni. Sebab tu kita perlu pakai sarung kepala, Din. Bukan saja-saja bagi sarung kepala ni. Ada sebabnya. Kemudian contohnya, pakai cincin pun tidak boleh bila masak. Pakai cincin pun tak boleh. Tak boleh pakai cincin. Cincin, kuku panjang. Sebab tu kita pengguna nak beli, tengok tukang masak dulu, tengok kualiti tahap dia macam mana kebersihannya. Kita boleh menilai. Sebagai pengguna, kita boleh menilai. Okey, itu tadi kita tunjuk contoh ayam. Sebenarnya ada banyak contoh sini. Boleh tengoklah. Ya. Okey, baiklah. Jadi di sini, bukan sekadar pengguna sahaja main peranan, malah pengusaha pun sama. Dia saling berkait antara satu sama lain. Jadi, cikgu ada
nak tunjuk satu video yang sangat penting untuk tontonan semua. Mari kita tengok. Tahukah anda? Kementerian Kesihatan Malaysia ada menyediakan pengiktirafan BEST untuk premis makanan. Pengiktirafan BEST adalah inisiatif bagi menggalakkan pengusaha premis makanan untuk memastikan premisnya sentiasa bersih, makanan yang disediakan selamat dan mempunyai pilihan makanan yang lebih sihat kepada pelanggan. Jenis premis yang layak mendapat pengiktirafan BEST adalah seperti gerai makan, kafeteria, kantin, penjaja, catering dan kenderaan makanan bergerak seperti food truck. Anda pula sebagai pengguna yang bijak, pilihlah kedai yang ada logo BEST. Ada BEST, barulah BEST. Nampak BEST. Apa itu BEST? Bersih, Selamat selamat. dan Sihat. sihat. Itu standard. Pengusaha sekiranya dapat mencapai tahap BEST itu, pengguna mesti akan pergi kedai itu. Sebab apa? Kita yakin. Dapat yakin. Pengiktirafan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia meletakkan kedai tersebut, pengusaha tersebut bersih. Jadi, pengusaha perlu berusaha mencapai tahap standard BEST itu. Jadi, pengguna pun akan ramai ke sana. Itu antara usaha untuk meramaikan juga pelanggan juga tu. Okey, itu adalah video ringkas berkenaan perkaitan di antara pengguna dan pengusaha. Jadi sekarang ni kita nak lihat murid-murid kita ini jelas atau tidak dari segi proses pengendalian makanan yang Cikgu Hakim terang panjang lebar tadi. Adakah dia ingat atau tidak, Din? Kena tanya cikgu, kena tanya. Kita tanya dulu. Dia angguk-angguk ni kan. Tinggal 2 nama sahaja yang belum. Okey, bersedia murid? Okey, tadi Cikgu Hakim dah terang proses pengendalian makanan. Ada 5 langkah. Di sini ada 1 petak kosong di awal. Kemudian yang kedua, ada 2 langkah awal dikosongkan. Jadi, Din, pilih nama. Siapakah muridnya? Baik, Syafiqah. Syafiqah. Okey, Syafiqah. Apakah proses yang pertama, langkah yang pertama? Silakan Syafiqah. Kita kena pilih bahan-bahan dia, cikgu. Kita kena memilih. Pilih bahan-bahan makanan kita. Pilih macam mana tu, Syafiqah? Terangkan sedikit. Kita kena pilih bahan-bahan yang segar, elok. Sebab nanti kita nak masak benda tu. Okey, betul. Sebab kita kalau nak masak, mesti pilih yang bersih dan elok. Baiklah, Syafiqah, cikgu bagi 2 bintang kepada Syafiqah. Tahniah diucapkan. Okey, seterusnya. Siapa yang lagi yang belum sebut nama? Angkat tangan. Okey, mengaku mengaku cepat. Okey, Mai Sarah. Mai Zara. Okey, Mai. Okey, yang pertama ni memilih betul Apa petak yang kedua? Silakan Mai. Okey, jawapan dia menyimpan, cikgu. Menyimpan. Bagaimana menyimpan itu? Okey, kita kalau dah beli barang-barang yang basah, kita kena simpan dalam peti ais yang sesuai dengan suhu dia supaya makanan tu tidak. Okey, baik. Masalah kata kalau makanan basah perlu tempat, contoh makan bahan mentah daging kan? Perlu pergi simpanan tempat sejuk beku lah. Jangan pergi tempat yang panas kan? Nanti makanan tu cepat rosak. Tu contoh dia bagi adalah makanan basah, bahan mentah. Okey, masalah. Tahniah. Kamu jawab betul. Tengok jawapan. Ya, betul. Cikgu bagi 2 bintang kepada Maisarah. Terima kasih diucapkan kepada Maisarah dan juga Syafiqah. Anda hebat semuanya. Okey, itulah serba sedikit berkenaan bagaimana kita perlu pengguna-pengusaha perlu bijak dalam pengendalian makanan ini. Baik, harap jelas kepada murid-murid yang berada di rumah. Sekejap lagi kita akan sambung terus bersama dengan kami di Didik TV KPM.
Ya, hari ini bersama dengan saya Din, hos anda bersama dengan Cikgu Hakim untuk slot menengah rendah pendidikan kesihatan tingkatan 2 pada hari ini, dan topik kita pada hari ini ialah keselamatan makanan dan kualiti makanan. Tapi kan cikgu, saya risau juga sebenarnya. Macam mana cara sebenarnya nak pilih makanan tu? Baiklah Din. Cara memilih makanan kita perlu tahu lah. Kita perlu ada ilmu, kita perlu tahu apa makanan yang mana kita boleh ambil. Dalam bahagian ini kita akan memperincikannya, iaitu cara memilih makanan yang selamat dan berkualiti untuk mengelak keracunan dalam pemakanan harian kita. Baik, cikgu. Baiklah, kita teruskan. Okey, memilih makanan atau minuman selamat. Contohnya, gambar yang diberikan adalah tin yang kemek. Kita pergi pasar raya, nampak tin kemek. Perlukah kita ambil tin tersebut? Din? Ush, kalau dia murah cikgu. Murah. Tapi dia kemek. Boleh ke tidak? Tak boleh lah. Tidak boleh. Kita khawatir. Bila kemek takut ada serpihan. Serpihan yang masuk dalam makanan, kemudian kita makan. Boleh. Luka boleh pula. luka. Boleh luka dalam badan kita. Okey, contoh lain adalah tin yang karat dan menggelembung pun tidak boleh juga. Banyak berlaku macam tu sebab antara sebabnya adalah dia dah sampai masa tarikh luput dia. Okey. Tarikh luput pun penting untuk kita tahu. Nak beli makanan, tengok tarikh luput. Tengok bawah tin ke, tepi ke, atas penutup ke, biasa ada. Biasa ada. Kalau tiada, jangan beli. Sebab itu tidak dapat mencapai piawaian kebersihan lah. Keselamatan. Jadi tengok tarikh luput dia. Baiklah. Jadi untuk memilih makanan dan minuman yang selamat, kita ada panduannya. Bukan kita terus ambil dia. Kita ada panduannya. Di sini telah diletakkan 4 panduan. Antara yang pertama, panduan pertama, melihat keadaan luar bungkusan. Pastikan tidak koyak, kembung, bocor, retak, pecah, kemek, karat dan seakan dengannya. Okey, baiklah. Panduan yang kedua yang perlu kita tahu dalam memilih makanan atau minuman selamat. Panduan kedua, tempat penyimpanan yang sesuai. Elak tempat yang panas atau terdedah kepada cahaya atau persekitaran yang tidak baik. Jadi, seperti mana anak murid kita sebut tadi, daging mentah perlu simpan di bahagian mana? Sejuk beku. Itu contoh yang diberikan oleh anak murid kita, iaitu Maisarah. Okey, kemudian kita lihat kepada panduan yang ketiga. Gunakan deria. Gunakan deria. Mata, lihat keadaan. Lihat keadaan makanan itu sesuai atau tidak untuk kita pilih. Kemudian, gunakan hidung untuk bau. Kalau ada bau pelik, jangan ambil, jangan makan. Kemudian, rasa. Bila rasa, contohnya, makan nasi lemak, rasa macam mentah-mentah. Boleh ke terus? Jangan teruskan. Bahaya. Jadi, gunakan 3 deria ini dalam memilih makanan atau minuman selamat. Bukan sekadar makanan sahaja, minuman pun sama. Okey, panduan yang keempat, yang terakhir adalah baca tarikh luput. Jangan membeli makanan yang telah tamat tarikh luput. Contohnya, tarikh luputnya 15 Disember 2022. Kemudian 2-3 hari lepas tu kamu tengok roti tu dah lepas 2-3 hari. Boleh atau tidak kita beli, Din? Tak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh beli. Kita khawatir bila kita makan, risau kita boleh mengalami sakit perut atau sebaliknya. Okey, ini adalah panduan-panduan memilih makanan atau minuman selamat yang telah ditetapkan 4 panduannya. Baiklah. Jadi, cikgu dah terang langkah demi langkah dalam memilih makanan atau minuman. Cikgu nak bagi situasi dan murid bagi tahu pada cikgu apa rasional perbuatan cikgu itu. Cikgu ke atau hos kita Din ke, dia akan melakonkanlah. Jadi murid perlu beri rasionalnya. Kenapa perbuatan pelakuan itu dilakukan. Okey, situasinya adalah
Anda sedang menghalau lalat pada makanan. Kita lihat host dia ni, dia sebagai peniaga, pengusaha makanan. Dia menghalau makanan. Oh, dia kata beli. Dia sedang menghalau. Dia menghalau lalat ni. Lalat berserangga dia halau. Apa rasional? Kenapa Abang Din kita lakukan macam ni? Kenapa dia tak biarkan sahaja? Kenapa dia lakukan macam ni? Din, kita cabut. Siapakah yang terpilih? Baik, Mai Sarah. Kenapa Abang Din kita halau macam tu di atas lauk pauk makanan itu? Kenapa dia buat macam tu? Mai, silakan. Okey, supaya kita tak nak lalat tu hinggap dekat makanan and bertelur. Kalau dia dah bertelur dekat makanan tu, kita tak perasan and kemungkinan kita akan dapat keracunan makanan. Ya, betul Mai Sarah. Seperti mana Mai Sarah kata, bila kita dah nampak, kita lihat, nampak ada telur, kemudian kita buat tak tahu, kita makan saja, kita boleh mengalami keracunan makanan. Mai Sarah, anda hebat. Cikgu bagi anda 2 bintang, Mai Sarah. Okey, 2 bintang untuk 2 bintang. Okey, cikgu. 2 bintang Okey, baiklah. Kita pergi situasi yang kedua. Anda sedang memilih sayur-sayuran yang segar di pasar raya. Okey, sayur-sayur segar di pasar raya. Sedang pilih mana yang sesuai ni kan. Kenapa tak main ambil saja Din, boleh pilih siapa namanya? Lupa pula saya. Sibuk pilih sayur, cikgu. Nurin. Kenapa Abang Din kita pilih sayur? Kenapa Abang Din kita tidak main ambil saja? Kenapa dia perlu pilih? Sila jawab, Nurin. Mana boleh cikgu. Kalau kita pilih sayur tu mestilah yang kita nak elok. Lepas tu yang nak segar kan. Kita tak naklah macam kita dah beli dah sayur tu. Betul kita tengok dah rosak. Macam rugilah kita beli je tu. Kita perlu pilih. Pastikan pilih sayur yang baik. Yang tidak rosak. Sebab apa kita pilih yang baik? Kenapa kita tak pilih yang rosak? Sebab apa? Cuba Nurin terangkan. Sebab sayur ni sayur kita pilih sayur yang segar, mestilah dia sumbang tubuh badan. Kalau kita pilih yang rosak, nutrisi badan. Baik, betul. Betul Nurin. Bila kita pilih yang sayur yang baik, cantik, bersih, ia memberi nutrisi yang baik pada diri kita juga untuk badan kita lebih sehat berbanding yang rosak. Baik Nurin. Kamu dapat menjelaskan, cikgu beri kamu 2 bunga. 2 bunga. Bintang pula tadi. Bunga. Okey, cikgu. Okey. Jadi Nurin dah 4 bunga, Mai Sarah dah 4 bunga. Baiklah, kita dah dengar murid-murid kita, Din, mereka dah pandai pilih. Maknanya lepas ni bolehlah mereka pergi pasar raya pilih makanan. Kita dah percaya pada Mai Sarah pergi pasar raya belikan makanan lauk apa semua, kita dah percaya. Dia tak ada main pilih dia. Okey, tak payah bagi mak ayah beli, boleh pilih sendiri. Harap boleh di dapat rumah bantu pun boleh. dapat membantu mak ayah kita mengurangkan ringan mereka. Baik. Okey, kejap lagi kita akan sambung terus bersama dengan kami di Didik TV KPM. KPM. Ya, terima kasih kepada murid-murid yang cemerlang terus menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Din dan juga ada Cikgu Hakim untuk slot menengah rendah pada hari ini, mata pelajaran pendidikan kesihatan tingkatan 2. Topik kita pada hari ini ialah keselamatan makanan dan kualiti makanan. Penting sebenarnya kita tahu ataupun ada ilmu berkenaan dengan nak ambil makanan tu, Cikgu. Makanan yang baik, Cikgu. Ya, betul. Sebab tu kita perlu ada ilmu untuk kita pelajari, sebab itu kita akan praktikal dalam rutin kehidupan kita. Dalam bahagian ini, kita akan mempelajari kepentingan pengambilan makanan berdasarkan keselamatan makanan dan kualiti makanan.
Baiklah Din, kita bincang lebih mendalam tentang kepentingan pengambilan makanan ini. Okey, tetapi sebelum itu murid semua, kita perlu tahu dahulu cara penyimpanan makanan yang sihat. Bagaimana cara penyimpanan makanan yang sihat? Itu kita perlu tahu terlebih dahulu. Yang pertama, simpan makanan yang mudah rosak di dalam peti sejuk. Makanan mudah rosak. Contoh Din, makanan mudah rosak apa dia Din? Ikan je. Contoh ikan, bahan mentah kan? Okey, lagi Din? Daging. Okey, kita tanya murid kita. Okey, Syafiqah. Cikgu nak tanya kamu. Simpan makanan yang mudah rosak di dalam peti sejuk. Makanan, kita highlightkan makanan yang mudah rosak. Apa makanan yang mudah rosak tu, Syafiqah? Macam bahan tenusu. Bahan tenusu. Hebat Syafiqah. Betul lah tu Itu antara bahan yang mudah rosak. Baiklah, kita pergi seterusnya. Nombor 2, iaitu makanan mentah tidak diletak dan dibiarkan di atas lantai. Maksudnya, bila kita terus beli makanan mentah, contohnya daging tadi disebut, balik saja daripada pasar raya, contoh kita pergi pasar raya, balik saja, terus simpan dalam peti sejuk. Peti sejuk tu di bahagian mana? Kena tahu tu. Di sejuk beku. Kalau makanan mentah ni, Kalau makanan bukan mentah, selain mentah yang mudah rosak tadi, di bahagian mana ke? Sejuk beku ke atau pendinginan bawah itu? Perlu tahu tu, baiklah. Seterusnya, yang ketiga, pastikan menyimpan makanan dan minuman pada suhu di bawah 4 darjah Celsius jika telah dibuka. Contohnya, makanan itu telah dibuka. Tin. Beli makanan tin, dah dibuka. Pastikan disimpan tempat yang sejuk. Bukan suhu bilik. Dan yang terakhir, cara penyimpanan makanan yang sihat. Nombor 4, pastikan makanan yang telah dimasak tidak terdedah melebihi 4 jam suhu bilik. Contoh macam ni. Boleh lihat Lihat. Makanan ini dah dihidang. Dan dah dimasak, dihidang. Pastikan makanan ini ada had maksimum dia. Tidak melebihi 4 jam. Kalau melebihi 4 jam, bermaksud makanan ini ada keraguan di situ. Boleh rosak, boleh basi. Boleh rosak, boleh basi. Dan mengakibatkan kita boleh keracunan kalau kita makannya. Kita boleh sakit. Jadi, kita perlu tahu. Sebagai pengguna, kita perlu ambil tahu. Contohnya, di kantin sekolah. Contohnya. Pengusaha kantin, waktu rehat, pukul 10 pagi. Dia dah siap masak pukul 9 pagi, dia menghidang. Dia menghidang pukul 10 pagi. Berapa tempoh masanya maksimum dia boleh hidang? Cikgu ulang semula. Dia siap masak pukul 9 pagi. Dah selesai masak pukul 9 pagi. Dia menghidang pukul 9, tetapi murid keluar rehat pukul 10 pagi. Sampai pukul berapa maksimum makanan hidangan itu? Kita tanya murid kita. Okey. Siapa nak jawab? Baik, tadi kita dah tanya Syafiqah. Selamat Syafiqah. Kita tanya Sai. Sai, berapa tempoh masa ni Sai? Kalau kita lihat situ, makanan mentah, pastikan menyimpan makanan dan minuman. Okey, selesai. Pastikan makanan yang telah dimasak tidak terdedah melebihi 4 jam. Okey. Pukul 9 masak, hidang, pukul 10 murid datang. Sampai pukul berapa makanan tu boleh dihidang? Saya rasa macam sampai pukul 11-12 je maksimum dia. Lepas tu mungkin makanan tu dia basi. Ya, betul betul lah tu. Dalam lingkungan 11 ke 12, pukul 9 tambahlah 4 jam. Walaupun dihidang pada jam 10 pagi. Kena faham tu, walaupun dihidang pada 10 pagi. Sebab dia siap masak, mula dihidang. Tetapi murid tak sampai lagi. Dikira mulai masa itu. Okey, baiklah. Jadi, cikgu telah terang cara penyimpanan makanan yang sihat. Jadi, kamu perlu tahu berkenaan ini. Sekarang ni ada satu perbualan, sesuatu perbualan di antara
ibu dan anak di pasaraya. Siapa nak jadi pegang watak sebagai anak? Angkat tangan. Okey, Syafiqa pegang watak anak. Siapa nak pegang watak ibu? Angkat tangan. Siapa jadi ibu? Sai angkat lebih cepat. Jadi kita dah nampak. Watak yang dipegang oleh anak adalah Syafiqa, manakala untuk ibu adalah Sai. Dah bersedia? Kita dengar perbualan mereka kerana ada input-input penting. Ada info-info penting dalam perbualan ini. Okey, 1, 2, 3. Mula. Action. Yang lupa buka mic. Syafiqa, suara. Saya lupa nak on mic. Okey, baik. Teruskan Syafiqa. Ibu, makanan dalam tin ini telah luput tarinya. Jika begitu, makanan ini sudah tidak selamat dan tidak berkualiti untuk dimakan. Ibu, bagaimanakah untuk memilih makanan yang sihat dan selamat? Pastikan makanan tersebut tidak luput tarikh, mempunyai logo halal dan keadaan tin tidak kemik serta keadaan pembungkusannya masih elok. Bagaimanakah pula untuk menilai makanan itu masih selamat, Ibu? Kita boleh melihat pada maklumat yang dilekatkan di luar tin makanan. Oh, sekarang barulah saya tahu macam mana untuk memilih makanan yang selamat. Okey, baik. Hebat. Syafiqa dan Sai. Nampak menghayati watak itu. Din, dari segi perbualan itu bukanlah perbualan kosong, Din. Memurid semua, ada info-info penting yang kita boleh dapat dalam perbualan itu. Yang pertama, apa yang pertama, Din, yang kita nampak info penting yang dibagi tahu dalam perbualan itu? Kita lihat yang pertama tu. Iaitu berkenaan tarikh luput. Tarikh luput. Betul dia. Kita lihat tarikh luput, ibu tu ada beritahu, pasti lihat tarikh luput. Kemudian info yang kedua. Maisarah, apa info kedua penting yang telah dibagi tahu dalam perbualan itu? Cara memilih makanan yang... Okey, teruskan Maisarah. Apa info kedua? Penilaian makanan yang selamat. Penilaian makanan yang selamat. Ada satu lagi info penting yang tertinggal, yang belum disebut lagi. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Syafiqa senyum. Silakan Syafiqa. Apa lagi? Ada satu info penting tertinggal. Kita kena pilih makanan yang selamat, yang tidak kemik. Syafiqa kata pilih makanan yang selamat. Contoh diberi, tidak kemik. Hebat anak murid cikgu. Dah lah, hebat menghayati watak. Cerah masa depan tu. Okey, baiklah. Kita dah dengar perbualan di situ. Kita lihat aktiviti murid ini. Pengajaran daripada perbualan ibu dan anak. Apa info yang kita dapat situ? Okey, Din. Boleh cabut, Din? Okey, Syafiqa lagi. Syafiqa lagi. Bertuah Syafiqa. Okey, Syafiqa. Apa pengajaran yang pertama kita dapat? Pengajaran yang pertama kita boleh dapat, saya dah sebut dah tadi, kita kena pilih makanan. Makanan yang... tu dah sebut, hilang suara dia. Hilang suaranya. Okey, tadi yang Syafiq kata makanan yang selamat. Kita masuk pada sini lah ya. Makanan yang selamat dan tidak, contoh dia tidak kemik. Okey. Berkait tak dengan persoalan kita ni? Mari kita tengok. Ya, pemilihan yang selamat. Contoh tidak memilih tin makanan yang kemik. Itu yang telah disebutnya tadi. Dan itu adalah antara pengajaran yang kita boleh dapat. Cikgu bagi 2 bintang kepada 2 bunga kepada Syafiqa. Ya, 2 bunga je, 2 bunga. Bunga. Asyik bintang je. Bintang-bintang berkelipan je. Okey, baik. Kita pergi pengajaran yang kedua. Siapakah yang belum lagi? Yang belum lagi, angkat tangan. Ada satu nama lagi. Ya. Nak cikgu sebut ke? Din, siapa Din? Sai. Satu lagi, Sai. Lagi satu pengajaran yang boleh kita dapat dari perbualan tu, penilaian makanan yang selamat.
Di mana kita perlu melihat pada maklumat yang disediakan di luar bahan makanan. Okey, baiklah kita lihat. Penilaian makanan selamat. Contohnya, lihat label di luar. Contoh di sini ada tali luput sebagai panduannya. Hebat, Sai. Cikgu beri 2 bunga kepada Sai. Jadi semua cukup bunganya. Ya, empat bunga. bunga cikgu. Hebat anak murid cikgu. Okey, baiklah. Cikgu telah terang kepada kamu semua berkenaan keselamatan makanan dan kualiti makanan. Bagi cikgu seorang yang boleh berikan apa yang kamu dapat daripada pelajaran kita hari ini. Silakan, angkat tangan. Ya, Sai. Sai, apa yang kamu dapat mewakili rakan-rakan kamu yang lain? Apa yang kamu dapat dalam pelajaran kita hari ini, makanan selamat dan kualiti makanan? Apa yang kita belajar sepanjang sesi ini memang memberi manfaat dan kesedaran kepada kita. Saya rasa topik makanan ni tidak patut dipandang enteng kerana andai kata kita salah memilih makanan, kecuaian itu akan membawa kemudaratan atau parah lagi maut. Jadi kita mestilah bijak memilih makanan dan mempraktikkan proses pengendalian makanan seperti cikgu kata tadi dengan betul kerana makanan yang berkualiti pasti akan membekalkan nutrien agar tubuh sihat. Jadi sebagai akhir bicara, saya rasa kita semua kena mengembeling tenagalah ke arah kesihatan yang baik. Wow, hebatnya Sai. Dia beri rumusan lengkap, panjang lebar. Itulah info yang kita mahu, maklumat kita tahu. Bukan sekadar kita belajar sahaja. Perkara ini kita perlu amalkan dalam kehidupan kita. Kita perlu praktik dalam kehidupan kita. Bila kita dah tahu, kita dah praktik, kita akan hidup dalam keadaan sejahtera. Baik, rumusan ringkas cikgu. Okey, baik. Rumusan yang cikgu boleh berikan, kita mempelajari bagaimana keselamatan makanan dan kualiti makanan di segi terutamanya pengguna iaitu kita dan juga pengusaha perlu tahu. Jadi kita dah terang bagaimana pengusaha macam mana dia perlu mencapai tahap kualitinya, pengguna bagaimana hendak memilih, semua tu kita telah sebut. Jadi sekarang ini adalah praktikalnya atas kita sendiri. Bukan sekadar kita belajar sahaja, ini adalah dalam kehidupan kita juga. Baiklah. Dan murid semua, cikgu sangat berpuas hati dengan kamu. Cikgu boleh bagi kamu tahap sangat cemerlang pada murid kita ni. Mereka dapat menjawab persoalan. Prestasi keseluruhan murid. Keseluruhan sangat cemerlang. Apa tidaknya sangat cemerlang? Saya tanya, dia jawab. Saya tanya, dia jawab. Semua boleh jawab dia. Hebatlah. Baik cikgu, untuk bahan rujukan tambahan cikgu? Okey, untuk mendapatkan bahan rujukan tambahan, kamu semua boleh tulis ya. Pelantah delima kpm. Cikgu ulang semula. Pelantah delima kpm. Tulis ya. Okey, baiklah. Jadi sumber bahan dah tahu. Kita telah terang. Ada satu lagi yang penting ni dia. Apa dia, ada hadiah sedikit saya nak beri. Apa dia? Iaitu pantun. Silakan cikgu. Okey. Bunga kembang di pagi Jumaat. Kumbang minat mencari agas. Makanan seimbang mesti berkhasiat. Badan sihat, otak cerdas. Itu daripada saya, Din. Terima kasih cikgu di atas pantun yang cukup sedap dan di atas sesi kita pada hari ini. Terima kasih Cikgu Hakim. Terima kasih, Din. Ya, dan terima kasih juga kepada 4 orang murid-murid kita pada hari ini. Kita ada Sai, Mai, Nurin dan juga Syafiqah. Terima kasih murid semua. Ya, dan terima kasih kepada jurubahasa isyarat kita pada hari ini iaitu Cikgu Nur Haslia. Dan murid-murid, semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.